perbincangan mengenai isu golongan LGBT di Malaysia sudah lama dibahas sejak dahulu lagi. Ini membuktikan bahawa isu ini sangatlah penting bagi rakyat untuk mengambil tahu akan perkembangan golongan LGBT di Malaysia. Titik permulaan isu ini bermula pada 43 tahun lalu, iaitu pada 1980. Ianya bermula dengan kewujudan Maknyah dan Pondan. Seiring dengan pengedaran masa, golongan ini mula berkembang dari masa ke semasa. Pada masa kini, kita dapat melihat pelbagai jenis golongan yang mula tercipta, iaitu gay, lesbian, bisexual, transseksual dan transgender. Perkembangan ini sangatlah merisaukan rakyat Malaysia, terutamanya pada generasi muda yang mudah terpengaruh. Oleh itu, pembincangan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pendapat rakyat tentang impak perkembangan LGBT di Malaysia pada masa kini. Hai, nama saya Faiz dan hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Kami telah ditugaskan untuk melaksanakan kerja kursus yang diberikan oleh pensyarah iaitu Ustaz Farhan bin Ahmad. Kerja kursus pada tahun ini bertemakan LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Kajian kerja kursus sejarah ini adalah tentang impak modal insan pada masa hadapan akibat pengnormalisasian LGBT. Objektif menjalankan kajian adalah untuk mengetahui tentang latar belakang LGBT. Selain itu, saya juga menjalankan kajian ini untuk mengetahui faktor-faktor untuk menentang LGBT dalam negara dan masyarakat. Tambahan pula, saya menjalankan kajian ini adalah untuk mengetahui kesan-kesan dan impak-impak yang akan didapati daripada penentangan LGBT. Sehubungan dengan itu, kajian ini juga dijalankan untuk menimba ilmu pengetahuan kami untuk mengenai LGBT di negara Malaysia. Objektif kajian ini juga adalah untuk mengelakkan LGBT dalam diri setiap orang supaya generasi pewaris seperti anak muda kita dapat dihindari perkara yang melibatkan diri daripada terjebak dalam LGBT. Kajian ini juga dijalankan untuk membolehkan kita mengenali secara mendalam tentang LGBT yang berlaku di dalam negara kita. Kajian literatur saya membincangkan tentang impak LGBT pada masa hadapan. Ianya dapat memecah belah masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, mempunyai pelbagai idea dan fahaman oleh setiap penduduk dan menyebabkan negara tidak harmoni. Selain itu, perselisihan faham dalam politik. Ianya dapat memberi pelbagai pendapat menyebabkan negara menjadi tidak harmoni dan tidak kukuh. LGBT juga dapat menyebabkan negara menjadi dipandang rendah oleh negara luar. Negara Islam yang dari luar memandang rendah kepada negara Malaysia kerana menormalisasikan LGBT pada negara Malaysia. Imej negara Islam juga tercalar dan memburukkan negara Malaysia di mata dunia. Metodologi ini kan merupakan salah satu cara atau kaedah yang digunakan untuk merancang, melaksanakan dan menguji sesuatu penelitian. Metodologi merangkumi beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpul data, menganalisis data dan membuat kesimpulan daripada data-data tersebut. Kumpulan kami menggunakan sumber sekunder untuk mengumpul data. Sumber sekunder ialah bahan atau dokumen yang dikaji melalui pembacaan dan dicatat di tempat lain. Sebagai contohnya seperti ini: buku, majalah, keratan akhbar, dalam internet, jurnal dan lain-lain. Okey, sebagai contoh, sumber sekunder yang kumpulan kami gunakan ialah rujukan daripada internet. Kumpulan kami mendapati bahawa zaman sekarang kan kita dibesarkan dengan internet. Jadi, maklumat mudah diakses di hujung jari je. Okey, sebagai contoh, kami menggunakan laman web rasmi untuk mendapatkan data-data tersebut.
Platform ini telah memberi kami banyak sekali informasi mengenai kertas kerja kami. Bukan itu sahaja, platform ini juga mengenangi beberapa pandangan dari pihak-pihak yang lain mengenai kertas kerja kami. Kami menggunakan kaedah Google Form bagi menyelidik beberapa rakyat Malaysia mengenai bahawa mereka peka dengan isu tersebut. Pada responden-responden tersebut, kami membuat beberapa ringkasan berkenaan isu LGBT tersebut. Saya, Muhammad Syazrul Hani bin Azmi, akan menceritakan tentang dapatan kami terhadap impak modal insan akibat penormalisasian LGBT. Dalam soalan selidik kami telah memberi sebanyak 10 soalan berkaitan LGBT dan juga unsur-unsur LGBT. Seramai lebih kurang 30 orang responden terdiri daripada pelajar, pekerja dan juga tidak pekerja. Di antara soalan-soalan yang kami berikan adalah, adakah mereka menyokong LGBT? Adakah mereka perlu menindas LGBT? Apakah peranan pihak kerajaan dalam LGBT? Apakah peranan media massa dalam LGBT? Di antara dapatan yang telah kami dapat adalah, majoriti di antara mereka tidak menyokong LGBT ini. Responden lebih memilih untuk menindas golongan LGBT. Responden menyatakan LGBT ini sangat mempengaruhi masyarakat. Responden juga menyatakan bahawa kerajaan perlu untuk mempertengahkan isu LGBT ini ke dalam dunia luar. Responden juga turut menyatakan bahawa masyarakat mudah terpengaruh dengan unsur-unsur berkaitan LGBT. Majoriti responden berboikot produk yang unsur daripada LGBT. Generasi muda sangat membantah dan menentang LGBT ini. Media massa menolak dan menentang LGBT. Keberadaan LGBT tidak wajar berada di Malaysia dan majoriti di antara responden tahu tentang kesedaran LGBT semakin menurun di dalam kalangan rakyat Malaysia. Perbincangan LGBT kian tersebar dalam masyarakat. Antara isu yang timbul ialah masyarakat mudah terpengaruh dengan trend terkini. Sebagai contohnya, melawati konsert sendiri tiada masalah, tetapi terdapat konsert yang menyokong LGBT menyebabkan ia menjadi haram dan tidak faedah. Untuk mengatasinya, kita perlulah ada majlis LGBT yang lebih bermanfaat. Selain itu, isu kedua yang tertimbul ialah isu LGBT yang tersebar di media sosial. Ini penting kerana betapa luasnya internet yang boleh sampaikan maklumat kepada kita zaman kini. Ini menyebabkan seseorang akan terjebak dengan LGBT walaupun secara umum menggunakan teknologi terkini. Oleh itu, kita perlu menggunakan teknologi kita dengan bijak supaya tidak terpesong dari jalan Allah. Rakan sebaya turut menjadi penyebar LGBT bagi mereka yang telah terlibat. Dalam hal ini, kita perlulah pandai memilih rakan, kerana mereka lah yang akan mencorakkan kita, mereka yang akan menginfluensikan kita. Akhir sekali, didikan agama yang kurang akan menyebabkan kita lebih mudah terjebak dalam isu-isu LGBT, kerana agama itu ialah perisai kepada kita yang dapat melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Oleh itu, dia seorang agama Islam, kita perlu dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita haruslah cakna akan isu semasa yang berkait mengenai perkembangan LGBT di Malaysia. Dalam mentandingi masalah tersebut, terdapat ramai pihak yang dapat memainkan peranan, sebagai contoh ibu bapa, guru-guru dan pihak kerajaan. Kejayaan bagi menyelesaikan permasalahan isu ini dapat dicapai apabila kita sebagai rakyat Malaysia bersatu dan mengambil tahu terhadap impak perkembangan LGBT di Malaysia. Sekian, terima kasih.